Apa dia ni? Oh, tak ni. Dia dalam bilik. Apa dia? Tengok ke bilik. Tengok ke bilik. Ni, saya nak. Ada soalan. Ni. Jom main tengok ke bilik. Bilik mana? Jom. Jalan. Tengok ke bilik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahim dan kasih sayangnya. Jadi petang ini kita akan bermuzakarah perkara-perkara berkaitan dengan hukum hakam. Ini perkara-perkara berkaitan dengan hukum hakam. Jadi sesiapa yang mempunyai persoalan boleh menyertakan soalan di ruang komen. Kita ada masa sehingga jam lebih kurang 6.45 petang. Sekarang ini kita berada di hujung Ramadan. Mudah-mudahan di hujung Ramadan kita tidak menjadi lesu dengan ibadah dan amalan yang kita telah buat di awal Ramadan. Maka insya-Allah petang ini dikhususkan untuk sebarang persoalan yang berkaitan dengan hukum hakam, sama ada berkaitan dengan puasa, zakat fitrah ataupun seumpamanya. Mudah-mudahan diberi taufik untuk menjawab dengan baik, insya-Allah. Ada persoalan berkaitan berkaitan dengan
Apa soalan ni? Apa hukum bersin mengucapkan Alhamdulillah? Jadi ketika seorang itu sedang solat, tidak dibenarkan dia membawa kalam manusia di dalamnya. Ketika di dalam solat, tidak dibenarkan membawa kalam manusia. Maka mengucapkan Alhamdulillah ketika sedang solat, dia termasuk dalam zikir. Apabila dia termasuk di dalam zikir, maka dia tidak membatalkan solat. Dia tidak membatalkan solat. Yang batal kalau kita sebut Yarhamukallah. Sekiranya kita sebut Yarhamukallah, maka boleh membatalkan solat. Soalan daripada banyak ni soalan. Soalan daripada Ibnu Abdul Aziz. Assalamualaikum, nama saya Ashraf Fahmi. Saya nak bertanya berkenaan dengan solat subuh. Ketika bangun, saya melihat jam dan ternyata sudah lewat subuh, waktu subuh. Maka saya mengambil wuduk dan solat dengan niat tunai dalam keadaan saya tidak tahu jam berapa habis subuh. Setelah selesai solat, saya periksa aplikasi handphone bahawa saya tadi solat dalam waktu syuruk. Persoalannya, adakah solat subuh saya sah sebab saya berniat tunai dan bukan qada? Yang kedua, adakah solat yang saya buat tadi dikira qada atau perlu diqadakan sekali lagi? Yang ketiga, adakah sah solat jika saya berniat qada subuh ketika saya menunaikan solat selepas bangun itu sebagai langkah berhati-hati dalam keadaan saya tidak tahu bila waktu syuruk? Yang pertama perlu difahami, berniat tunai ataupun qada bukanlah syarat sah. Bukanlah syarat sah sembahyang. Dengan erti kata, kalau seorang itu dia sembahyang tunai tetapi dia niat qada, ataupun dia sembahyang qada lalu dia niat tunai, dalam dua-dua keadaan solatnya dihukum sebagai sah dengan syarat. Dengan syarat dia tidak mengetahui keadaan yang sebenar dan maksud tunai yang dia maksudkan itu bukanlah di dalam waktu. Tunai dengan makna menunaikan. Disebutkan dalam kitab, misalnya waktu itu mendung, dia menyangka waktu masih ada, lalu dia solat dengan niat tunai, rupa-rupanya qada, ataupun sebaliknya, maka sembahyangnya dihukum sebagai sah. Tetapi kalau dia sedar waktu sekarang masih ada tetapi dia niat qada, dengan erti kata qada itu sembahyang di luar waktu, maka sembahyangnya tidak sah kerana ada unsur tala'ub dengan niat. Dan dari segi hukum fiqh, yang dimaksudkan dengan qada apabila kita tidak dapat mengerjakan satu rakaat di dalam waktu. Kalau kita sempat mengerjakan satu rakaat, maka sembahyang kita dihukum sebagai tunai. Ahmad Khair Muhammad, seorang anak berada di KL, bayar zakat fitrah di KL untuk ibunya di Penang. Masalah ini, asal hukumnya yang membayar dan yang dibayar. Tempat dibayar adalah di mana mereka berada. Maksudnya, kalau yang membayar di KL, dia bayar untuk dirinya di Kuala Lumpur, dan yang dibayar itu berada di Penang, perlu dibayar di Penang. Ini berdasarkan pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i, zakat hendaklah dibayar di tempat kita berada pada waktu tenggelamnya matahari malam raya, dan berasaskan pandangan tidak boleh memindahkan zakat. Tetapi sekiranya seseorang itu bertaklid dengan pandangan boleh memindahkan zakat, maka tiada masalah walaupun dia berada di KL, ibunya berada di Penang, dia membayar zakat di Kuala Lumpur atas pandangan boleh memindahkan zakat daripada tempatnya yang asal. Joe Burger. Oh, panjang soalan ni. Beberapa hari yang lalu saya bergaduh dengan isteri, selama beberapa hari tidak bercakap. Ketika itu timbul perasaan benci dan saya terfikir adakah kami terkena sihir. Pada satu hari
Saya masuk ke dalam bilik untuk solat. Saya lihat isteri sedang memegang telefon bimbit menonton sesuatu. Saya telah menyuruh isteri untuk pergi ke bilik lain atau ruang tamu. Di dalam hati saya ketika itu terlintas tidak mau melihat muka dia. Mungkin juga ketika itu terlintas tidak mahukannya dan pelbagai perkara lagi. Sukar untuk saya tulis di sini. Cuma saya tak pasti lintasan itu hadir ketika atau selepas saya cakap. Saya tidak pasti itu hanya lintasan hati atau sebab bergaduh masih ada. Kebiasaannya, kalau anak-anak bising, saya akan suruh mereka keluar dari bilik sebab saya susah untuk fokus solat. Ketika saya nak solat, saya tersentak dan terfikir bimbang adakah telah jatuh dengan perbuatan tadi. Ini berkaitan dengan talak. Kalau hanya berdasarkan apa yang diceritakan di sini, sudah pasti tidak jatuh talak. Satu, talak ini dia tidak jatuh dengan niat, dia jatuh dengan lafaz. Itu perkara yang asas. Yang kedua, lafaz talak ada yang soreh dan ada yang kinayah. Dan talak ini hanya akan jatuh kalau kita yakin. Contohlah kalau dia ada melafazkan lafaz kinayah, cuma dia tak pasti dia ada niat ataupun tidak, maka jawapannya jelas, talaknya tidak jatuh. Jadi ingat, asasnya talak tidak jatuh dengan lintasan hati. Yang kedua, kalau lafaz jelas tidak ada dan dia pun tak pasti adakah dia ketika melafazkan lafaz kinayah ada niat ataupun tidak, maka tidak akan jatuh talak tersebut. Soalan daripada Firdaus Puniran. Andai semasa PKP pendapatan suami terjejas teruk, lalu isteri yang membayar zakat bekerja membayar zakat. Maknanya persoalan di sini, bolehkah isteri membayar zakat kepada suami? Jawapannya boleh, sekiranya suami itu asnaf. Berdasarkan soalan yang ditanya, suami terjejas pendapatannya dengan sebab PKP, lalu dia keluar daripada status bukan asnaf kepada status asnaf. Adakah isteri boleh membayar zakatnya kepada suami tersebut? Jawapannya boleh dan bukan afdal. Bukan sahaja boleh, bahkan afdal. Ahmad Faris, soalan Ahmad Faris. Saya ada soalan berkenaan darah haid. Jika seorang itu berpuasa dan dari kalender haid dia dah lewat seminggu, dan pada hari ketujuh dia dapati ada cecair berwarna coklat sudah keluar sedikit dan tidak berterusan, adakah dia sudah dikira haid atau belum? Maka adakah sudah batal puasanya? Dia kaedah haid, kita akan tengok mula dan kita akan tengok hujung. Apa maksudnya? Kalau di tengah hari dia lihat ada darah, tidak kisah warna apa darah tersebut, yang pasti dia termasuk daripada salah satu warna darah haid. Coklat, kuning, keruh, salah satu daripada jenis-jenis darah haid. Kalau dia lihat pada tengah hari, buat masa sekarang dia hukum haidnya itu batal. Tetapi kalau walaupun darah itu keluar selepas 7 minggu daripada waktu yang asal, 7 hari, biasanya 1 hari bulan, tetapi keluar pada 7 hari bulan, kita kira kalau nampak darah, buat sementara kita hukum dia haid. Apa maksud buat sementara? Maknanya dia kena tinggalkan solat dan puasanya zahirnya dihukum batal. Tetapi kalau haidnya itu berhenti dan tidak berterusan selama 24 jam, maka ternyata solat yang dia tinggalkan itu perlu diqadha, kerana yang keluar itu bukan haid, dan puasa untuk hari tersebut hukumnya adalah sah. Muhammad Syukur, adakah seorang bapa perlu minta izin daripada anaknya yang sudah balik untuk dibayarkan zakatnya? Kaedahnya, selagi mana anaknya itu wajib dia tanggung nafkahnya, maka dia tidak perlu minta izin, kerana
anak yang wajib ditanggung nafkahnya wajib dibayar zakat oleh bapa. Maka kewajipan itu atas bapa, bukan atas anak. Jadi anak yang telah balik, kita tengok dulu, adakah dia berkemampuan untuk bekerja ataupun tidak. Kalau dia dah balik umur 15 tetapi dia tidak ada pekerjaan yang sesuai untuk dia kerjakan pada usia ketika itu, maka pada waktu itu masih lagi wajib ditanggung nafkahnya. Abdul Rahim Yahya, adakah seorang isteri boleh wakil suami untuk terima zakat? Boleh, dengan syarat suaminya mewakilkan. Ialah suaminya melantik isterinya menjadi wakil bagi pihak suami untuk menerima zakat. Boleh. Selepas dia ambil zakat tu, dia bagilah kat suami. Itu bukan dia punya. Abdul Rauf, seorang telah kafarah sumpah. Dia bersumpah untuk tidak melakukan sesuatu, kemudian dia melanggar sumpahnya dan dia menangguhkan kafarah dan mengulangi perbuatan itu berkali-kali. Adakah kafarahnya sekali sahaja atau kafarah itu berganda mengikut jumlah? Yang pertama, kita kena selesaikan dulu, dia sumpah dengan tu dengan lafaz apa? Adakah dia sumpah dalam hati? Kalau dalam hati tak jadi. Adakah dia sumpah dengan lafaz saya bersumpah pun tak jadi. Dia perlu menggunakan lafaz sumpah yang betul. Demi Allah, tallah, billah, wallah. Kita andaikan yang bertanya ini telah bersumpah dengan cara yang betul. Jadi sekiranya dia bersumpah, kemudian dia telah langgar apa yang dia sumpahkan tersebut, dan dia belum membayar kafarah, lalu dia mengulang-ulang perbuatan tersebut, adakah kafarah itu akan berulang-ulang? Jawapannya tidak. Sebab apa? Dia kaedah sumpah ini, kalau dia guna perkataan sekiranya saya melakukan sekian-sekian, kalau dia lakukan, maka sekali sahaja sudah dikira dia telah langgar sumpah. Kalau dia lakukan kali kedua, ketiga, keempat, dia tidak dikira perlu mengulang kafarahnya, kecuali kalau dia guna perkataan demi Allah setiap kali. Kalau dia guna perkataan setiap kali, barulah setiap kali dia buat, dia perlu mengulang-ulang kafarah. Jadi kena bezakan perkataan yang digunakan, sekiranya ataupun setiap kali. Hazwan Safwan, Assalamualaikum. Bagaimana kalau, Waalaikumsalam, kalau duduk di rumah seorang ibu dan anak perempuan nak solat raya Aidilfitri, siapa yang perlu baca khutbah? Maksudnya di dalam rumah itu tak ada lelaki, ataupun anak itu anak lelaki. Itu kena tanya dulu soalan. Kita andaikan anak perempuan. Soalan ni, Hazwan ni anak perempuan. Sekiranya di dalam rumah tersebut tidak ada lelaki, ataupun lelaki yang ada tak berkeyakinan untuk berkhutbah, maka tiada khutbah. Khutbah hanya boleh dilakukan oleh lelaki sahaja. Perempuan tidak melakukan khutbah, maka memadai sembahyang hari raya itu dilakukan tanpa khutbah, dan sembahyang itu dihukum sebagai sah. Zarul Zakaria, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya, Zarul, ingin bertanya berkenaan hukum menyimpan janggut kerana pernah dengar Ustaz Hussein Yi ceramah, katanya wajib simpan janggut. Apa pandangan dari mazhab Syafi'i? Nabi SAW bersabda, auful liha wahfuz syawaribah. Hendaklah kamu jaga janggut dan nipiskan misai. Di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i, berdasarkan pendapat yang difatwakan di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i, seperti mana yang disebut di dalam kitab oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami, hukum mencukur janggut, kita sebut hukum mencukur janggut adalah makruh.
Hukum mencukur janggut dalam mazhab Syafi'i berdasarkan pendapat mutaakhirin, ada disebut masalah ini dalam kitab Bughi Al-Mustarsyidin, hukumnya adalah makruh. Hukumnya adalah makruh. Jadi menyimpannya adalah perkara yang disunatkan secara muakkad untuk seorang itu menyimpan janggutnya. Khairul Azlan, Khairul Fauzi. Assalamualaikum Ustaz, boleh ke tolak calon wanita muslimah salihah yang baik? Menolak calon wanita muslimah tidak ada berdosa, tak berdosa. Kalau kita nak kahwin, kalau memang tak berkenan di hati, maka kita mempunyai hak untuk membuat pilihan. Tidak ada istilah berdosa dalam menolak pilihan perkahwinan. Itu hak masing-masing. Tidak semestinya wanita muslimah itu yang sesuai untuk kita. Mungkin ada wanita muslimah yang lain yang sesuai untuk kita. Jadi kalau kita tolak, jangan tolak terus buang. Tolak tapi paslah dekat orang lain. Yang banyak ni dekat dalam komen ni yang mungkin memerlukan. Jadi pas kat kawan kita, mungkin sesuai untuk kawan kita. Muhammad Bukhari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak tanya tentang orang yang pinjam kereta ataupun motor seseorang dan pemilik pesan untuk isi minyak semula. Adakah minyak yang diisi dikira riba? Dia gini, dalam bab fiqh, pinjamkan motor ataupun kereta, babnya bab ariyah, bab i'arah. Tetapi kalau dia sebut isikan minyak motor penuh, maka maknanya dia telah bertukar menjadi ijarah. Walaupun lafaz yang digunakan pinjamkan, tapi kalau dia sebut dengan syarat isi minyak motor, maka dia bertukar menjadi sewaan. Jadi bila dia sebut begitu, dia dikira sewaan, maka kita yang pinjam itu hendaklah mengisi minyak tersebut. Tetapi lafaz yang betulnya isi minyak RM5 dan seumpamanya. Kalaulah berapa yang diisi itu maklum, maka dia akan jadi ijarah sahihah. Kalau tidak maklum, dia akan jadi ijarah fasidah, maka kita hanya perlu bayar ujrah misil. Tidak ada dikira sebagai apa? Tidak dikira sebagai riba. Tidak dikira sebagai riba. Dia riba ni tak berlaku pinjam barang. Ariyah ni dia tak ada riba. Dia riba ni berlaku dalam bab qard. Dalam bab apa? Qardun. Qardun ni pinjam, hutangkan. Hutangkan duit, hutangkan beras. Barulah ada istilah riba. Yang tadi itu dipanggil pinjam meminjam barang. Kalau yang riba itu dalam bab qardun, iaitu penghutangan. Muhammad Akmal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak bertanya, saya seorang pelajar institusi pengajian tinggi yang mendapat pinjaman PTPTN. Adakah saya wajib bayar zakat fitrah bagi diri saya, atau saya masih di bawah tanggungan ayah saya? Muhammad Akmal, bayar zakat fitrah sendiri, kerana anta mempunyai duit. Zakat fitrah ni RM7. Maka kita pada waktu bulan puasa ataupun pada waktu wajib bayar zakat fitrah, kita termasuk orang yang diistilahkan sebagai kaya. Kaya ni bukan maksudnya ada kereta dalam bab zakat fitrah, tetapi dia mempunyai lebihan daripada apa yang diperlukan untuk sehari semalam. Jadi hasil daripada pinjaman tersebut adalah duit kita. Maka sekiranya kita ada lebihan tersebut, kita wajib membayar zakat fitrah itu sendiri. Amir Syakib bin Yahya. Amir Syakib bin Yahya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak tanya pasal haid wanita. Isteri sudah 2 tahun berhenti haid, tapi baru-baru ini keluar darah hitam sudah 2 hari. Apakah kena tunggu sehingga 6 hari kitaran dahulu, atau kena kira kitaran baru? Tepat sudah suci, atau dikira masa 24 jam keluar haid? Bagaimana dengan puasa dan solatnya? Sekali lagi saya sebutkan,
kaedah haid kita akan tengok mula dan kita akan tengok hujung. Apabila darah keluar, walaupun kita tidak tahu darah ini adakah dia akan keluar selama 24 jam ataupun tidak, kerana darah untuk dihukum secara confirm dia adalah haid, dia perlu keluar 24 jam, sama ada bersambung ataupun terputus-putus. Namun kaedahnya bila keluar darah, buat setakat ini kita hukum haid. Apa maksud buat setakat ini kita hukum haid? Iaitu dia perlu tinggalkan semayang, dan suaminya hendaklah meninggalkan jima. Sekiranya darah itu berterusan keluar sehingga mencecah 24 jam secara berterusan, maka barulah secara pasti darah itu dihukum haid. Apabila telah pasti dihukum haid, ternyata puasa hari itu batal, ternyata semayang yang dia tak buat itu betul, tak perlu diqadha. Okey, tidak perlu diqadha. Dan sekiranya darah itu berhenti, dia wajib mandi. Walaupun darah itu keluar tidak sampai adat biasa, tetap kita hukum haid. Kalau keluar 2 hari, 2 hari haid. Kalau keluar 4 hari, 4 hari itu dihukum sebagai haid. Bagaimana jika hari keempat sudah suci? Ya, kalau hari 4 sudah suci, dia dikira haid, dia perlu mandi. Adakah perlu tunggu 24 jam? Tak perlu. Satu orang adat kebiasaannya 6 hari. Sekarang ini dia keluar 4 hari kemudian berhenti. Adakah dia perlu tunggu sehingga cukup 24 jam ataupun cukup 6 hari? Setelah lebih 6 hari barulah dia mandi? Tidak. Apabila darah haid berhenti, wajib terus mandi. Yang dimaksudkan berhenti dan terputus ialah apa? Ialah apabila dia masukkan kapas dalam farajnya, tiada kesan haid padanya. Yuza Muza, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ada bagi zakat pada satu keluarga yang dah kematian suami dan dia ada anak-anak yatim. Saya niat bagi zakat pada anak yatim tersebut. Adakah sah zakat saya? Dia kena tahu, bayar zakat ni, anak yatim ni dia bukan asnaf. Anak yatim bukanlah asnaf. Kalau kematian suami, zakat itu kita bagi. Muhammad Faiz Haris Bakani boleh jawab. Tanjak ni namanya apa? Tu ada tu orang tanya tu. Meng Al-Hadi tanya, tanjak ni nama apa? Itu tanya tuan tempa tu. Ustaz Faiz Haris Bakani. Siapa nak tempah tanjak boleh. Jadi yang pertama, anak yatim bukanlah asnaf. Okey? Itu permulaan hukumnya. Asalnya anak yatim ni dia bukannya asnaf. Kemudian sekiranya kematian suami, maka zakat itu kita berikan kepada ibu. Walaupun kita niat berikan kepada anak, tetapi zakat itu dia sah sebagai untuk ibu. Kita tak perlu bagi untuk anak, kita bagi kepada yang jaga dia sekarang. Yang jaga dia sekarang, yang menanggung nafkah mereka adalah sang isteri, maka berilah kepada dia sebagai zakat dan hukumnya sah. Dengan syarat isteri itu asnaf. Jadi kalau suami itu kaya, tinggalkan pusaka banyak, tak bolehlah beri kepada wanita tersebut, apatah lagi anak-anaknya, kerana dia bukan kategori asnaf. Titik tolaknya dua poin yang dalam jawapan saya ini. Anak yatim bukan asnaf, dan zakat kalau diberikan, berikan kepada penjaganya. Dalam kes ini ibunya. Soalan daripada Ibnu Fuad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aminah ada anak susuan. Suami Aminah Kasim ada anak bersama dengan bekas isterinya Sa'odah. Jadi boleh ke anak susuan Aminah kahwin dengan anak Kasim dan Sa'odah? Aminah ni dia ada anak susuan. Ni soalan daripada Ibnu Fuad. Suami Aminah Kasim ada anak bersama dengan bekas isterinya Sa'odah. Okey?
Jadi boleh ke anak susuan Aminah berkahwin dengan anak Kasim dan Saudah? Jadi jawapan dia, anak Aminah itu dia hasil dengan Kasim kan? Anak Aminah itu, anak susuan Aminah itu hasil daripada siapa? Hasil daripada perkahwinan dia dengan Kasim ke? Ataupun dia dah kahwin sebelum tu? Itu nak tanya dulu soalan. Kita andaikan Aminah ni dia ada anak susuan, hasil susu dengan pertalian perkahwinan dia dengan Kasim. Maknanya dia kahwin dengan Kasim, beranak, dia ada susu. Susu itu disusukan satu orang budak. Kasim ini dah pernah ada anak sebelum tu. Jadi boleh tak anak susuan ni, anak susuan Aminah kahwin dengan anak Kasim tapi daripada isteri sebelum ni? Jawapannya tak boleh. Sebab Kasim adalah bapa susu kepada budak ni. Anak Kasim sebelum tu, anak Kasim daripada isteri yang lain dikira saudara sebapa. Dia dikira apa? Saudara sebapa bagi anak susuan, maka tak boleh kahwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan daripada Imran Abdul Rahim. Bolehkah pendapatan individu itu dari dua buah negeri yang berbeza, kerja di Selangor dan ada kebun di Pahang, dikeluarkan zakat kedua-dua pendapatan itu di negeri Selangor? Jawapannya boleh. Jawapannya boleh dia lakukan begitu. Cuma saya nak tanya ni, kebun apa? Apa maksud pendapatan daripada kebun? Mungkin maksudnya dia ada kebun sayur ke, kebun buah ke. Dia menega kan? Dia menega. Dia menega. Kebun dia, daripada kebun tu ada dia dapat buat jualan, kemudian dapat pendapatan. Saya faham macam itulah. Maksud dia ada kebun, kebun itu mendatangkan pendapatan. Dan dia juga kerja di Selangor, dia ada kebun di Pahang. Dia sebenarnya asal hukum dia, kalau orang tu dia ada perniagaan di tempat mana dia menega, di situ dia bayar zakat. Kalau zakat kerja ni dibayar kat Selangor, zakat kebun kalau dia menega tu memang kat Pahang juga, tapi kalau perniagaan tu dibuat kat KL juga, maka hukumnya jelas. Tetapi kalau dibuat berasingan, tempat di mana perniagaan itu berlaku, di sana dibayar zakat. Ini atas pandangan tidak boleh memindahkan zakat. Tapi kalau kita memilih pandangan boleh memindahkan zakat, maka persoalan ini tidak berbangkit. Untuk dia bayar hasil perniagaan di Pahang itu, dia bayar di Selangor. Zarif Ajrun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak bertanya tentang hukum bayar fidyah dalam bulan Ramadan. Membayar fidyah dalam bulan Ramadan, tak jelas soalan. Apa? Dia bulan Ramadan boleh, luar Ramadan pun boleh. Jadi soalan tak jelas. Latif Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum guna inhaler ketika berpuasa bagi orang sakit asma? Jawapannya membatalkan puasa. Membatalkan puasa berdasarkan fatwa yang dibuat oleh Dr. Ali Jum'ah, Syekh Atiyah As-Saqar, berasaskan bahawasanya daripada inhaler itu ada mengeluarkan air yang ditelan ke dalam ruang ataupun rongga dalam kerongkong. Abu Qawim soalannya, Ustaz, berkenaan wang bantuan zakat biasa bukan zakat fitrah. Sebab PKP suami tiada pendapatan langsung sehingga kini walaupun sudah boleh bekerja tapi tetap tiada kerja kerana suami kerja sendiri. Jika suami ada simpanan, namun jika diguna simpanan tersebut untuk membayar hutang, sebenarnya sudah habis duit simpanan tersebut, tapi suami minta tangguh dulu hutang dan gunakan duit tersebut untuk beli dapur. Soalannya, bolehkah suami terima wang zakat? Jawapannya boleh. Abu Qawim, jawapannya boleh. Kerana bila dia orang ni jadi kaya, satu kaedahnya dia ini ada kerja. Kalau dia tak ada kerja, kita tengok harta dia. Sekarang ni kalau berdasarkan soalan lah, duit tu cukup guna beli pendapatan harian je. Maknanya duit simpanannya tak cukup.
Kalau ikut kaedahnya gini. Orang kaya dalam bab zakat, orang yang mempunyai pekerjaan, yang pekerjaannya itu boleh memberi saraan yang cukup untuk dia selama kehidupan dia. Maksudnya dalam masa dia dapat gaji sebulan, duit gaji itu cukup untuk sebulan dan sebulan. Okey? Jadi sekarang ni dia tak ada pekerjaan. Kita tengok pula pada simpanan, dan dalam masalah simpanan, kiraannya adakah duit simpanan itu cukup untuk umur ghalib sampai umur 60 ataupun 70. Jadi berdasarkan soalan ni memang tak cukup lah, maka dia termasuk dalam asnaf dan boleh menerima zakat. Muhammad Fikri Bujang, adakah menyimpan jambang hukumnya sama dengan menyimpan janggut? Ya. Imam Nawawi mengatakan hukum jambang sama macam janggut. Maksudnya hadis yang mengatakan hendaklah kamu lebatkan janggut itu termasuk jambang. Muhammad Ari, macam mana nak bayar fidyah untuk berapa tahun lepas? Contoh 5 tahun. Ni soalan ni tak jelas. Fidyah apa? Fidyah ni banyak. Jadi kena bagi soalan yang jelas. Fidyah apa? Dia tinggal puasa ke? Nur Azian Talib, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jika kita telah demi Allah sesuatu, kemudian telah usahakan tapi hasilnya tak berjaya, adakah saya perlu bayar kafarah? Tidak perlu bayar kafarah, sebab dia telah usahakan. Abu Qawim, satu orang duda, anak dua, berusia 5 atau 3 tahun. Anak sekarang di bawah jagaan bekas isteri. Siapa sepatutnya bayar zakat fitrah untuk anak-anak? Dia zakat fitrah ni ayah, walaupun isteri yang jaga. Ini kena ingat, orang yang bercerai, walaupun dia bercerai dengan isterinya, nafkah anak tu dia wajib tanggung sampai anak tu besar. Jangan dia biar isteri yang tanggung. Walaupun anak itu di bawah jagaan isteri, nafkah anak wajib ditanggung oleh ayahnya ataupun bekas suami. Apabila ayah yang wajib tanggung, ayahlah wajib tanggung zakat fitrah. Kaedahnya jelas. Fatia Ahmad Fuad, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mengenai wajib bayar zakat fitrah, jika terima pinjaman pelajaran itu wajib juga ya untuk anak perempuan kalau ayah dah bayarkan? Ya. Dia anak perempuan ni, kalau dia dah besar tapi dia belum bekerja dan dia tak ada kerja yang sesuai, nafkah dia ayah wajib tanggung lagi. Jadi kalau dia dapat wang pinjaman, dia dapat wang pinjaman, maksudnya dia ada duit. Dia ada duit tu, dia kaya lah. Tengoklah duit tu banyak mana, nak tengok juga. Tapi kalau banyak duit dia, maka dia wajib tanggung sendiri nafkahnya. Sebab ayah wajib tanggung nafkah anak yang tak ada kerja ni ialah bila dia tak ada harta. Jadi bila ayah itu tak wajib tanggung nafkah, tak wajib tanggung zakat fitrah. Kalau wajib tanggung nafkah, wajib tanggung zakat fitrah. Syahril Riza Muhammad Amin, adakah kahak membatalkan puasa jika ditelan dengan sengaja? Ya. Kahak apabila ditelan dengan sengaja, dia begini, nak jawab soalan kahak ni. Apabila kahak telah apabila kahak telah keluar melepasi bahagian batin, maknanya mudah cerita, kahak tu dia ada atas lidah, ditelan balik dengan sengaja dan dengan tahu. Kalau dia tak tahu, kahak ni membatalkan puasa. Yang sebelum ni tak batal lah, tapi sekarang ni bila dia tahu, dia telan, batal. Datuk Muhammad Razali, selamat buka puasa. Selamat berbuka. Allahumma laka sunnah. Zarul Zakaria,
boleh recommend buku terbaik bab fiqh yang sesuai untuk orang awam. Dia fiqh ni, yang pertama kena belajar dulu. Kena ada kita belajar paling kurang asasnya sebelum kita nak berpadai dengan membaca. Jadi kita boleh lihat buku-buku fiqh. Kalau saya untuk orang awam, kita ajar kitab Safinatun Najah, kita ajar kitab Al-Yaqutun Nafis ataupun Muqaddimah Hadramiyah. Tapi kitab-kitab tersebut dia tidak memadai dengan apa? Dengan membaca. Paling kurang kita kena belajar juga. Asasnya kita kena belajar. Jadi kalau kita memang ada belajar asas, kita boleh tengok kita buku-buku yang berkaitan dengan soal jawab, yang mana berkaliber pengarangnya. Kita boleh gunakan panduan sementara. Faris Yusri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah hukum menghidu semburan spray pewangi yang tersembur secara automatik pada setiap selepas berapa minit yang telah disetkan? Adakah ia boleh membatalkan puasa? Tidak membatalkan puasa. Sebab spray ni, bila dia telah dirembes dia punya cecairnya, dia dah bertukar menjadi sesuatu yang tak ada ain. Kecuali kalau kita letak hidung kita dekat spray tu, waktu dia keluar tu masuk dalam hidung. Sebab benda gas macam tu, bila dirembeskan dia duduk dalam angin, maka menghidunya tidak membatalkan puasa. Muhammad Fidai, untuk follower tak perlu approve. Tak perlu. Saidi. Jadi yang tengok ni boleh share. Kita share dulu supaya lebih banyak manfaat, insya-Allah. Share dulu. Yang belum share, tolong share. Saya bukan jual barang. Kalau orang jual barang selalu sebut share. Jadi kita pun nak sebut juga. Share dulu, insya-Allah. Abad Sufi, adakah sah membayar zakat fitrah untuk anak yang masih dalam kandungan? Zakat fitrah untuk anak dalam kandungan tidak sah. Dia belum lagi berlaku. Kita kena tunggu anak itu lahir. Dan kalau anak itu lahir, syarat dia lahir sebelum tenggelam matahari malam raya. Kalau dia lahir lepas tenggelam matahari malam raya, tiada zakat fitrah untuknya. Kalau kita bagi juga, dia jadi sedekah biasa. Abad Saufi, adakah sah membayar zakat fitrah untuk anak yang masih kandungan? Dah jawab soalan tersebut. Ibu hamil boleh ke dari terbit fajar lagi niat tak nak puasa? Dia untuk ibu hamil ini, kaedahnya dia jangan terus tak niat malam tu. Dan bukan semua ibu hamil boleh tak puasa. Kena ambil perhatian. Ibu hamil yang tak boleh puasa ni, bukan semua perempuan sama. Satu, kita tak boleh hukumkan umum. Dia dalam kitab bukan disebut ibu hamil. Ibu hamil yang khawatir sekiranya terus berpuasa akan memudaratkan dirinya ataupun memudaratkan kandungannya. Sekiranya begitu, barulah dia boleh berbuka. Jadi untuk dia, pada waktu malam, dia perlu niat puasa. Kemudian dia puasalah sampailah untuk makan, barulah dia makan. Dan kalau dia tidak puasa kerana khawatir kandungannya sahaja, bukan dirinya, maka dia bersama dengan qadha perlu membayar fidyah. Sekiranya dia khawatir atas dirinya juga, maka dia tidak perlu membayar fidyah. Syamsuddin Al-Ghazaliyah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adakah sah bayar zakat secara dalam talian? Persoalan membayar zakat secara online, kita kena faham gini. Dalam bab zakat, kita perlu melakukan penyerahan qada ataupun iqbar kepada, sama ada kepada amil, kepada imam ataupun kepada asnaf. Maka telah dipersetujui dalam resolusi Majma' Fiqh Islami
bahawasanya melakukan transfer ke dalam akaun dikira melakukan qada. Maknanya satu orang dia transfer, sebab masalah ini dibawa dalam masalah pembelian emas dan perak. Sekarang ni dia bayar secara online. Adakah bila dia dah masukkan dalam akaun, orang itu sudah dikira qada? Jadi kalau transfer tu dibuat dalam majlis, maka dia dikira sudah berlaku qada dalam majlis, maka tidak berbangkit, tidak ada taqabud dalam pembelian tersebut. Kita ambil fatwa tersebut, kita aplikasikan dalam bab zakat dengan kita melihat bahawasanya apabila kita telah transfer kepada asnaf, maka duit kita telah terpotong dan duit asnaf telah bertambah, dan asnaf mempunyai penguasaan terhadap akaunnya. Maka apabila telah berpindah, kita tidak boleh ambil balik. Melihat daripada semua sudut itu, maka transfer itu boleh dikira sebagai qabad ataupun ikhbab yang disebut sebagai hukmi. Maka ketika transfer kalau diniatkan zakat, maka dikira sebagai zakat. Zakat apa ni? Zakwan izzat. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa hukum fidyah di luar bulan Ramadan? Soalan tak jelas. Apakah hukum fidyah dalam bulan Ramadan? Apa soalannya? Dia bayar fidyah kalau dah memang ada dalam bulan Ramadan pun boleh, luar Ramadan pun boleh. Tapi tak jelas fidyah jenis apa ni. Amirul Hakim Abu Ammar. Assalamualaikum warahmatullahi. Apakah hukum sekiranya dalam solat jemaah imam syak pada ketika sujud adakah telah rukuk? Apakah tindakan yang perlu imam lakukan? Dan jika berlaku pada solat seorang diri pula bagaimana? Jika seseorang itu dia syak, adakah dia telah rukuk ataupun tidak, apa perlu dia buat? Tapi kalau dia selalu berlaku macam tu, dia tak payah layan lah. Dia kalau jadi imam ni, mustahil lah. Kalau imam tu tak rukuk, makmum tak tegur, itu mustahil. Bukan mustahil lah, jarang berlaku. Dia sujud, dia syak, dia dah rukuk ke belum? Tapi masa dia turun tadi, tak ada pula makmum tegur. Jadi kita kira was-was lah tu. Kita kira was-was. Sebab kalau ada makmum, kalau rukuk ni benda yang orang tak akan makmum tak akan terlupa juga. Tapi kalau dia semayang seorang, dia syak, dia dah rukuk ke belum, maka dia wajib patah balik melakukan rukuk. Daripada sujud tadi bangun, berdiri, kemudian dia rukuk balik. Tapi kalau berlaku selalu syak ni, tak payah layan lah. Zakwan izzat. Anda kena bagi tahu kat saya, puasa yang ditinggal 5 tahun lepas tu berapa hari? Dan adakah 5 tahun lepas sahaja yang tertinggal, tahun-tahun lepas itu tidak tertinggal? Bagi tahu dulu berapa, nanti saya jawab. Muhammad Muaz nak minta pencerahan. Dia tak puasa zaman dulu di Sabah, sekarang ni duduk KL. Bolehkah dia bayar fidyah di KL? Boleh. Dia fidyah ni, dia tak ada masalah. Dia bukan macam zakat. Ingat, fidyah dia bukan macam zakat. Dia tidak ada isu berbangkit. Dia perlu bayar di tempat yang dia tinggalkan ke, di tempat dia berada. Tak ada masalah. Fidyah ni, kita duduk KL bayar kat mana pun boleh. Dia bukan macam zakat. Fidyah bukan seperti hukum zakat dalam soal tidak boleh memindahkannya. Ahmad Ismail Alwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mak angkat minta anak angkat dia bayarkan zakat, anak itu kena bayar ke? Sedangkan mak angkat masih punya suami dan anak yang bujang. Kalau soalan ni Ahmad Ismail ni, mak angkat minta anak angkat bayarkan. Minta tu apa? Paksa ke apa? Minta dengan penuh hemah ke macam mana? Kita sebut dulu hukum asalnya, anak angkat tidak wajib bayar zakat fitrah untuk ibu angkat dia.
Tanggungjawab bayar zakat fitrah untuk ibu angkat tersebut ialah oleh suaminya. Ustaz Abdul Rahim Yahya, hari itu Ustaz ada bagi tahu zakat fitrah anak zina dibayar oleh ibunya. Ya, begitulah yang disebut dalam kitab. Tetapi kalau si anak itu ada saudara lelaki si ibu, adakah saudara lelaki itu perlu bayar fitrah adik-beradiknya jika ibunya sudah tiada? Tidak. Dia dalam bab nafkah ni, segi hukum wajib nafkah tidak wajib ditanggung oleh adik-beradik. Maksudnya abang tak wajib tanggung nafkah adiknya, adik tak wajib tanggung nafkah abangnya. Kalau berlaku itu semua adalah ihsan dan sikap mengambil tanggungjawab. Jadi dalam persoalan ini, kalau ibunya sudah tiada, maka tiadalah, dia akan jadi tiadalah zakat fitrah untuk adiknya tersebut. Jadi kalau segi tanggungjawab, abang tak wajib membayarkan zakat fitrah untuk adiknya. Soalan saya ni berkaitan korban. Boleh ke tidak? Ni zam. Boleh ke tidak kalau 3 ekor lembu yang dikorbankan dicampur daging dan dibahagi kepada 21 bahagian? Ini dengan persetujuan semua 21 orang yang korban. Dia kalau 3 ekor lembu, kita campur-campur, kita bedak bagi jadi 21 bahagian, hukumnya boleh. Tetapi tapi dia ada syarat dia. Tetapi kena pastikan, sebab kalau kita campur, jadi kena pastikan dalam setiap 21 bahagian itu setiap orang punya bahagian tu ada. Setiap orang punya bahagian tu ada. Dia begini, untuk masalah daging korban ni, kita ambil yang paling asas segi kewajipan. Daripada seekor lembu, kena ada paling kurang 1/2 kilo yang kita bagi kepada fakir miskin. Itu asas dia. Maka selepas itu, kalau dia makan seorang pun tak apa. Jadi seketika campuran yang kita buat tadi itu 21. Soalan pertama, macam mana cara agihan? Adakah 21 itu semuanya diberi kepada fakir miskin? Kalau diberi begitu, maka tak ada masalah. Tak ada masalah berbangkit. Tapi kalau tidak dibuat begitu, maka cara yang paling selamat, kita keluarkan dulu daripada setiap orang tu bahagian yang kita nak berikan kepada fakir miskin. Keluarkan dulu supaya confirm ada bahagian dia sampai kepada fakir miskin. Lepas itu dia nak campur macam mana ke semua, tak ada masalah. Dengan syarat persetujuan setiap pihak. Di sini soalan ni 3 ekor lembu tapi dikongsi oleh 7 orang kan. Maknanya ada 21 orang. Jadi cara dia, keluarkan dulu 21 bahagian. Ini yang kalau di Masjid Seri Petaling kita buat. Dan banyak kesilapan yang berlaku. Kita khawatir tidak merealisasikan kewajipan. Misalnya kan, daripada seekor lembu ada 7 orang punya bahagian. Setiap orang punya bahagian tu paling kurang 1/2 kilo kena sampai kepada fakir miskin. Yang mentah. Isunya, kita bukan bagi hanya kepada fakir miskin, kita juga bagi kepada orang yang bukan fakir, boleh. Tetapi kita kena confirmkan dulu bahagian kita itu telah ada yang diberikan kepada fakir. Jadi cara dia, kita keluarkan 1/2 kilo kali 21 daripada setiap lembu. Mana setiap lembu keluarkan macam lembu pertama keluarkan 7 bahagian. Kita asingkan ini, yang bahagian ini, center ini kita confirmkan hanya bagi kepada fakir miskin. Yang selepas itu tak apa bercampur-campur.
kita pastikan dulu ada bahagian kita yang diberi kepada fakir miskin. Zarul Zakaria, dia syarat menegur mungkar ini ialah jangan sampai mendatangkan mudarat kepada diri kita. Kalau dia datangkan mudarat kepada diri kita, maka kita tak wajib tegur. Kita tak wajib tegur. Jadi kalau kita tegur sekali, tak adalah sampai gaduh, maka tak apa, sekali kewajipannya ada. Tapi kalau kita cakap banyak kali baru sampai bergaduh, yang banyak kali kita tak payah buat, kita buat yang tegur sekali dua kali tersebut. Tetapi dalam bab agama ini, tidaklah sampai kita nak jaga kawan sampai kita menjamkan mata atas kemungkaran yang dia lakukan. Kalaulah kita boleh buat dengan hikmah, maka itulah yang kita pakai dalam teguran tersebut. Kalau kita tak boleh tegur, kita gunakan orang lain untuk tegur dia. Aidir Rizal Syahrin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya memakan daging yang separuh masak macam stik barat yang separuh masak, atau suku masak yang nampak merah lagi dagingnya? Dia daging ni separuh masak ke, masak penuh ke, dia tetap ada darah. Okey, kalau kita bakar sampai hangus, bukankah masa mula-mula kita bakar tu darah tu ada? Bila dah bakar, darah tu adalah sebati dengan daging tersebut. Faham tak? Jadi masalah makan daging ini, ulama menyebut secara jelas, darah yang ada pada daging termasuk dalam kategori yang dimaafkan. Contohnya kita masak daging, kita letak air, kita bubuh daging nak rebus. Jadi mesti ada bertukar juga warna dia dengan kesan darah. Itu semua dimaafkan. Tapi kalau darah tu meleleh je dekat pinggan, kita antara dia punya hidangan dia, darah tu akan meleleh kat pinggan, kita ambil juga sebagai sos, yang tu tak boleh. Tapi darah yang sekali dengan daging, dia termasuk kategori yang dimaafkan. Zainur Yahya, adakah boleh sembahyang witir satu rakaat? Boleh dan tidak makruh. Tapi afdalnya paling kurang 3 rakaat. Sekarang sudah pukul 7. Ini sahaja yang saya boleh raikan. Minta maaf atas soalan-soalan yang lain tidak sempat untuk dijawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan segala urusan kita, memberi dan mengurniakan kepada kita puasa yang diterima, mengangkat segala bala musibah yang sedang menimpa negara kita khususnya, dan seluruh dunia secara amnya. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihi al-marji'u wal ma'ab. Allahumma ja'alna minal ladzina yanzuruna al-kitaba nazratan wahidah wa yahfazuna ma fihi wa yafhamuna bihi wa ya'maluna bihi wa yuballighuna bihi. Allahumma inna nastawdi'uka ma 'allamtana fardudhu ilaina 'inda hajatina wa la tunsina ya rabbal alamin. Amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.